record dulu. Ibu, ini latihan 1.3 Ya, kan? ya. Boleh salin dalam buku latihan. Latihan 1.3 kan? Boleh print out, boleh print out. Oke, Ibu, hari ini 1.3. 18 Februari 2021. So kita akan mula. Cikgu, Ya, ini tajuk apa? tajuk pecahan positif, negatif, kemudian perpuluhan. Tadi cikgu ada send video kan? Pecahan dengan perpuluhan. Baik cikgu. Okey. Cikgu. Okey, tadi sudah tengok video itu dah? Sudah tahu sedikit sebanyak dah? Okey, kita Ya, mula cikgu. dengan Tengok cikgu. ya, kita ramai lagi yang nak masuk. Okey, kita mula sekarang. Pecahan positif dan negatif. Cikgu buat lagi satu soalan. Kamu cuba nanti. Okey, kita tengok kat sini. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Garis nombor ialah number line. So, kita tengok nilai ini. Nilai ini yang paling besar ialah siapa? Yang paling besar ialah separuh. Ataupun kita bunda kepada pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. So misalnya 10 kan, ini 1/10. Yang ini kita kali dengan 2, dia akan jadi negatif 6. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Cikgu, saya tak dapat dengar. Kamu buka speaker kamu. Semua orang boleh dengar tak? Boleh cikgu, boleh. Boleh ya? Boleh dengar Boleh. Boleh, okey. Boleh. So, tak ada masalah lah. So, kita tengok. Yang ini kita darab dengan 5. Sini pun darab dengan 5. Mengapa nak darab dengan 5? Supaya 2 kali 5, 10. Penyebut dia sama. Pengangka dia kita boleh bandingkan. 1 kali 5, 5. Okey, seterusnya. Yang ini cikgu tak boleh tengok apa yang cikgu tulis. Sekarang cikgu ada 2 komputer. Satu komputer Mr. Ong, satu MediaTek Huawei MediaTek T5 I think. Dua-dua itu sangat jelas. Maksudnya semuanya okey. Kalau kamu tak jelas, maksudnya internet kat rumah kamu itu tak begitu bagus. So kalau memang tak jelas tak apa, nanti cikgu akan send video itu juga. Okey, yang ini 10. Ini kali 2 10. Ini kali 2 dapat 2. Sekarang kita nak bandingkan, kita tengok apa? Negatif 2, 5, negatif 6, 1. So, kita bagi tahu kawan kamu tak jelas ialah masalah dia. Sekarang cikgu punya sangat-sangat clear. Masalah lain dia. Okey, kita tengok yang paling kecil negatif 6. Yang paling besar 5. So kita boleh lukis garis nombor. So mula-mula dengan yang paling kecil negatif 6. Kemudian negatif 5/10, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. So, kosong. Jawapan kat sini. Lepas tu, okay, ada orang cakap dia tak boleh dengar. Line cikgu, okey. Line cikgu. Okey. Semua
murid lain dapat lihat dengan jelas. So bagi tahu kawan-kawan, masalah saya tak okey semua. I think masalah kamu. Okey, sampai sini kita ada sampai yang paling besar ialah 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada ruang lagi boleh tambah lagi 6, 7, 8, 9, 10 pun tak apa. So 10 per 10 ialah 1. So kita nak tulis jawapan. Ada berapa jawapan? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 3 orang lagi masuk. Okey, mana yang paling kecil? Negatif 6, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. So ini ialah negatif 6 per 10. So lagi negatif 2 per 10. Ini 0, negatif 1, negatif 2 per 10. Adakah ini jawapan? Bukan. Kerana seorang tak ada negatif 2 per 10, dia cuma ada negatif 1 per 5 sahaja. Oleh itu jawapan kamu kat sini, garis sini tulis apa? Negatif 1 over 5. So ini jawapannya. Okey, yang kedua, negatif 6, 10. Sini ada tak? Ada. Tapi soalan dia cuma ada ini. So kita tulis negatif 3 per 5. 3 per 5. Okey, bagi tahu Bimala Govindrato. Cikgu sekarang tengah ajar, tak boleh jawab begitu banyak. Bila cikgu nak send video, cikgu bila video kamu okey. Cikgu kalau jawab kamu, cikgu tak perlu ajar ini. Faham tak? Nanti cikgu akan send. Nanti lepas ni lah. Okey, kemudian, okey, yang mana sudah settle? Negatif 2 per 10. Negatif 6 per 10. So ini kita sudah tulis. Ini kita sudah tulis. Okey, alright. Okey, kita tengok sini. Lepas tu 1 per 10 dengan 5 per 10. Kita mula dengan 0, 1 per 10, 2, 3, 4. Ini 5 per 10. Ini 6, 7, 8, 9. Ini 10 per 10 ialah 1, betul? Betul. So 1 per 10 kita tulis 1 per 10 juga. 1 per 10 juga. Lepas tu 5 per 10 kita tulis apa? Kita tulis setengah saja. Half. 1 per 2. Berapa soalan? 1, 2, 3, 4. Berapa jawapan? 1, 2, 3, 4. Kalau tak kira jawapan ni. Jawapan kita yang pertama, yang kedua, jawapan yang ketiga dan jawapan yang keempat. So, selesai soalan ini. Okey, untuk soalan B, cikgu nak kamu cuba sendiri lepas habis pengajaran hari ini. Okey, kita masuk kepada latihan yang seterusnya. 1.3b, banding dan susun pecahan yang berikut mengikut tertib menaik. Apa maksudnya tertib menaik? Apa maksudnya tertib menaik? Nombor yang kecil. Kecil hingga besar. Yeah, very good. Kecil hingga besar. Contoh dia 1,
2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, kita tengok di sini. Banding dan susun pecahan berikut. Macam mana kita nak bandingkan? Okey, kita boleh bandingkan bila penyebut dia sama. Kita banding dengan pengangka. Bawa dia sama, kita banding dengan nombor di atas. Nombor di atas. Okey, kita tengok sini. Bawa dia ada 6, 4, 8, 12, 24. Kita boleh samaratakan semua nombor-nombor ini sebagai nombor berapa? Dia boleh semuanya sama jadi 24. 24. So tengok di sini macam mana? Sir, tak faham sir. Sir, tak faham. Tak faham. Ini skor rendah punya. Darjah 4, 5, 6 sudah belajar. Ya? Tak nampak betul-betul. Sekarang tak faham kak? Tak dengar dengan jelas kak? Nombor gambaran tak jelas? Okey, faham. Betul kak? Faham? Tadi tak faham, tak sampai satu saat sudah faham semua? Genius. Cikgu. Saya ada itu latihan punya nota punya lama sir. Okey, dengar tak apa. Okey, ini 24 nombor yang paling besar. Macam mana kita nak samaratakan? Kita kena darab dengan 4. Atas pun darab dengan 4. Atas pun darab dengan 4. 4. So, berapa kita dapat? Negatif 20 bahagi dengan 24. Haikal tadi ada tengok video klip yang cikgu minta tengok tu? Ada? Tak sir. Mengapa tak? Saya minta tengok dulu, lebih senang faham. Walaupun sekolah rendah sudah mengajar. Okey. Nanti habis kelas saya tengok. Okey, good. Sorry sir. Tak apa. Alright. Okey, yang ni darab dengan 6. So, kita akan dapat 24 negatif 6. Okey, ini darab dengan 3. Darab dengan 3. Kita akan dapat 24 9. Okey, yang seterusnya macam mana? Semua orang? Seterusnya, kita boleh darab dengan 2. Dia akan jadi 24. Kemudian 5 kali 2, 10. Yang last one, tetap sama. So, sekarang apa yang kita sudah buat? Kita sudah membuat pecahan berikut. Penyebutnya sama dengan 24. Bila semua nombor sudah sama, kita boleh banding dengan nombor pengangka dia, iaitu nombor di atas. In English, we call it numerator. Okay, sekarang kita nak buat apa? Susun tertib menaik. Tertib menaik ialah kecil ke besar. Antara 5 nombor yang cikgu highlight itu, siapa paling kecil? Nombor apa paling kecil? Antara 5 nombor ini, siapa nombor paling kecil? Nombor yang paling kecil ialah Cikgu, negatif. 20/24. Ya, ini nombor yang pertama kerana kecil ke besar. Okey, seterusnya mana yang second smaller? Yang kedua kecil. Negatif 6 ke negatif 10? Siapa hutang lebih banyak? Negatif 6 dengan negatif 10.
Negatif 10. 10. Dia hutang lebih banyak. So, dia lebih kecil. So, nombor yang kedua. Okey, lepas tu negatif 6. Lepas tu nombor yang positif. 9 dengan 7 kecil ke besar. Pilih mana dulu? 9 atau 7? Kita pilih 7. So, the last number kita pilih 9. Tetapi, adakah soalan ini ada negatif 20/24? Tak ada. Nombor asal dia ini. So, bila kita nak tulis jawapan nanti, jawapan yang pertama negatif 20/24 betul? Salah. Mengapa salah? Ini nombor asal dia. Nombor ini baru betul. Negatif 5/6. Lepas tu, apa nombor yang kita nak pilih? Nombor yang kedua kecil, iaitu negatif 5/12. Okey, dua ini sudah pilih. Nombor 3, negatif 1/4. Seterusnya, yang ini. 7/24. Last one, nombor 5. Nombor 5 ialah 3/8. Lepas siap, kita kilas balik. Berapa jawapan? Ada 5 jawapan. Berapa soalan? Ada hilang satu, tercicir satu. Tak ada. So, ini jawapan yang betul. So, ini kerja rumah kamu. Nanti cuba buat sendiri. Ada apa nak tanya? Tak, cikgu. Tak, eh? Okey. Next one. Ada cikgu. Kalau rasa sangat-sangat susah. Okey, tengok. Tertib menurun. Nombor yang Besar hingga kecil. Ya, ke kecil. So, misalnya 10, 9, 8, 7, 6. Sampai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 lagi kecil. Okey, kalau cara ini susahkan kamu. Kamu susah faham. Saya tak faham. Saya tak faham. Matematik agak susah. Don't worry. Kaedah yang kedua, calculator. Ini untuk sesiapa yang rasa sangat susah. Kalau boleh, kita guna yang manual. Bila kita guna yang manual, kita guna dengan otak. Otak kita selalu fikir-fikir bergerak. Otak akan jadi semakin bijak matematik. So, kalau memang susah sangat, terpaksalah kita guna metod yang kedua, iaitu calculator. Kita tukar kepada pecahan. Tengok sini. 3/5. So, cikgu jauhkan supaya semua orang boleh nampak dengan lebih jelas. Lagi tinggi sikit. Okey, 3/5. Kita boleh tulis begitu. Pecahan. 3/5. Adakah sama dengan soalan? Ya, betul. Kita tekan sama dengan. So, macam mana? Kita tekan SD. Dia akan tunjuk 0.6. 0.6. 0.6. Okey, begitu juga nombor yang seterusnya. 7/20. So, kita boleh tulis negatif 7 bahagi dengan 20. Oh no, tekan salah. So, negatif 7/20.
sama dengan. So, macam mana? Tekan SD. Negatif 0.35. So, ini negatif 0.35. Okey, nombor seterusnya. Negatif 5. Kemudian, okey, silap sudah. Negatif 5. Kemudian, turun berapa? 12. So, dapat berapa? Negatif 0.16. Negatif 0.16. Kalau tekan tadi begitu susah, cara yang lagi senang ialah negatif 1 kan per 8 kan, bagi 8. Lebih cepat. Nampak tak? So, kamu tekan SD. Jawapan dia negatif 0.125. Okay, the last one. 5/6. 5/6 sama dengan. So, tekan SD 0.833. 0.833. So, sudah siap? Kita tengok kat sini. Sekarang dalam bentuk pecahan, senang kita bandingkan besar ke kecil, iaitu tertib menurun. Okey, besar ke kecil. Antara 1, 2, 3, 4, 5. 5 nombor ini, siapa paling besar? 0.6, negatif, negatif, negatif. 0.8. Ada dua nombor positif. 0.6 dengan 0.8. Siapa paling besar? Ya, betul. Kritik question. Yang ini paling besar. Jawapan dia betul. So, the second one, 0.6. Lepas tu, kita ada 3 nombor yang negatif. Berbanding dengan nombor yang positif ni, 3 yang negatif ni pasti lebih kecil. So, di antara 3 ini, antara kecil ini, siapa paling besar? Siapa hutang paling sikit? 0.16 lebih besar. Betul? Kamu tengok sini. Negatif 1, 2, negatif 3, negatif 4. Semakin kecil. So, nombor yang kecil akan jadi semakin besar. Nombor yang besar semakin kecil bila negatif. Bila negatif. So, antara ini, siapa paling kecil? 1. 0.125. 1216. Siapa paling kecil? Tadi ada kawan jawab. 0.125. Ya, betul. 0.12 lebih kecil. Bila negatif, dia lebih besar. Dia lebih besar. Lepas tu, 0.16 dengan 0.35, siapa lebih besar? Siapa lebih besar? Negatif 0.16. Negatif 0.3. Okey, dua-dua orang tu betul. Negatif 0.16. So, ini nombor paling besar kan? Dia paling ke Nombor 5. nombor dia paling kecil. So, ada dua cara. Cara yang pertama, tukarkan penyebutnya sama. Cara yang kedua, guna kalkulator, cari tukar kepada perpuluhan. Lalu kita bandingkan. So, kita boleh tulis jawapan kita. So, apa jawapan kita? Nombor yang pertama ialah 0.833. Adakah ini jawapan? Bukan. Ini kita cari daripada kalkulator. So, kita kena pilih jawapan ini yang dibekalkan dari soalan. So, yang pertama, 5/6. So, ini sudah tulis. Nombor kedua, 3
per 5. Okey, yang ketiga negatif 1/8. Okey, yang keempat negatif 5/12. Okey. Yang kelima negatif 7/20. So, ini cara dia. Okey, lagi satu soalan. Ini kerja rumah. Kamu boleh tiru cara ini ataupun cara pecahan untuk selesaikan. So, sila cuba lepas habis. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat yang kedua. Sangat lag. Cikgu Ong sini sangat Jelaskan bagus. Liga. So, mungkin masalah line kamu. So, kamu cuba tengok line kamu okey tak? Tak okey, kamu cuba tengok lagi. Nanti cikgu akan hantar video lepas siap. Bila hantar? Lepas siap lah. Nanti tengok line, kena masa untuk proses lagi. Okey, kita tengok soalan panjang. So, ini soalan yang lebih susah. Mari kita telitikan. Yang soalan pertama. Seorang pembuat kek biasanya menggunakan 3/4 cawan gula untuk membuat sebiji Cikgu boleh kek jelaskan span. Untuk membuat sebiji kek span. So, dia mengurangkan amount-nya. Bila kurang, maksudnya dia akan macam mana? Dia akan tolak. Kurang min negatif. Kita akan guna tolak. Sebanyak berapa? 1/2. Cawan untuk kek span yang kurang manis. Sekarang ada dua jenis kek. Yang pertama, kek span yang biasa. Yang kedua, kek span yang kurang manis. So, yang kurang manis ni guna berapa gula-gula? Okey, yang kek span yang biasa dia guna 3/4. Yang kurang manis dia kurang lagi 1/2. So, yang kurang manis ni gula yang dia guna ialah 3/4 tolak. Bila dia kurang, kita tolak. Tolak berapa? Tolak 1/2. Okey, macam mana kita nak tolak? So, kita kena tukar jadi nombor penyebut yang sama. Sekarang penyebut sini 2. Penyebut sini 4. Sama tak? Tak sama. So, kita kena darab 2 darab 2. Dia akan jadi 2/4. Sekarang sama kan? Kita boleh tolak. Nombor tolak nombor. 3 tolak 1. Kita tinggal 2. 4 ini sama penyebut? Sama 4. So, pengangkal dia 3 tolak 2. Berapa kita dapat? Kita dapat 1. Kalau susah nak faham, kita boleh cek dengan kalkulator. Okey, 3/4. Cikgu salah tekan 4. Kemudian tolak berapa? 1/2. 1/2. Sama tak? Sama. Bila sama, kita tekan sama dengan. Tengok jawapan sama tak? Oh, tak sama macam mana? Don't worry. Belum siap lagi. Kamu kena tekan Shift
SD. Tengok, jawapan dia sudah sama. So, sekarang jawapan yang kita buat manual dengan kalkulator adalah sama. So, yang ini kurang manis. Yang ini biasa. So, sekarang soalan dia, seorang pelanggan, one customer, dia tempat 3 kek span dan 5 biji kek span kurang manis. Berapa cawan gula yang perlu digunakan? So, sekarang kek yang biasa berapa? Kek yang biasa 3. Kek yang kurang manis 5. So, yang biasa dia guna gula 3/4 tambah dengan 5 biji kurang manis. Tadi kita tahu kurang manis berapa? 2/1/4. So, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Macam mana kita nak selesaikan? So, buka kurungan maksudnya darab. Tetapi kita tak boleh darab dengan nombor bercampur ataupun we call it mixed number. We cannot multiply with mixed number direct. So, kita kena ubah dia kepada pecahan tak wajar, improper fraction. So, bila kita tukar 4 kali 3, 12. Tambah 3, 15/4. Begitu juga nombor ini. Kita dapat 8 tambah 1, 9 bahagi 4. Okey, darab dengan 3, darab dengan 5. So, 3 darab 15, kita dapat berapa? 45. 5 darab dengan 9, kita dapat 45. 45. So, tak cukup ruang, kita sambung kat sini. Yang ini 2 tambah, kita dapat 90/4. 45 tambah 45, 90. Kemudian, pengangka dia sama. So, bila nombor ini dibahagi 2, kita dapat 45/2. Lagi bahagi 2, 22/2 kita dapat. So, ini jawapannya. So, 22/2 cawan gula. Ini jawapan. Okey, tinggal masa 3 minit lagi kerana kita guna Zoom yang free, dia ada masa limit. Sekarang cikgu stop keluar, kemudian cikgu masuk semula. Begitu juga kamu semua. So, kita sekarang cikgu akan stop keluar, kemudian masuk semula. Semua orang kena masuk semula. Kita jumpa lagi, masuk semula. See you again.